budak dari Melayu je. There's no other I mean like there are no other races here. So jadi you want to see culture difference? For my part yes, tapi from my working environment tak sama lah, because all of them are Malay. So normally diorang buat apa yang diorang selalu buat lah. Mungkin yang part learning tu for myself, and also for the kids tu, kalau diorang rasa pelik kan, kenapa tiba-tiba Miss Rita pakai benda macam ni, and then baru I explain to them. But I think so far everyone of them are okay lah. Saya daripada cikgu lah. Yeah. Daya daripada cikgu. Yes. Because sometimes diorang tak faham kan, Betul. because they see semua cikgu Melayu and then suddenly an Indian teacher comes in, so diorang akan rasa macam weird, not to say weird, macam you know like tiba-tiba pula. So the effort is from my side, sebab I have to be here, I have to get mingle with them, with my colleagues. Okay, so far 5 years saya dah kat situ. This is my 5th year and I'm okay, I'm doing good. And dari segi budak tu, I think no issues lah. Sebelum ni yes, the very first post saya posting tu memang ada masalah lah. You know normally that how they call us Indians, kalau diorang tengok okay cikgu keliling. I have gone through all that. But masa tu yes, I was a bit depressed sebab I'm the only Indian. Kalau kita nak macam Farah, if you have a problem then you would find someone who's you can connect with. Memang nak cari orang yang boleh faham kan. Now yang you boleh kongsi. So I was the only person here. So kalau I nak kongsi benda ni kat someone, Orang tak faham. bukan tak faham, you will hesitate. Ada keraguan sikit. Apa perasaan saya tu dia orang faham. Macam tu. But thank God lah, Cikgu Lia, the counselor teacher, she helped me with that. Then I overcome by myself lah, sebab kita ni cikgu tau. Kalau kita sendiri tak boleh nak overcome masalah kita, then it's not easy to overcome the students' problem. Walaupun masalah yang kecil. For me, consider this is something to do with your social. Okay, because you have to interact, you know, you kena fahamkan murid tu kena fahamkan cikgu. Cikgu yang berbangsa lain. Sebab selama, okay lah, katakan for like 5 years, they have been only seeing Malay teachers teaching them BIBM. Tiba-tiba cikgu Indian masuk and ajar subjek BI. So they would get like confused. You know, so first thing is dia orang punya communication. You know, like kalau you tak faham maksud kan, you will automatically will use your BN. Bahasa akan datang situ. But to myself, dia orang boleh guna bahasa, but I tak encourage. Saya tak galakkan because I want them to speak in English. At least like, okay, katakan dalam 10 perkataan tu, at least half of it is English and half of it Malay. So doesn't matter, sekurang-kurangnya dalam satu hari tu they are speaking something using the words. That was my effort for my students. Cikgu memang tagging SK ke what? Yes, memang. Saya memang tagging SK. Tagging SJKC. Bahasa Melayu. So saya pun I mean you will, I won't say you will go through, tapi you akan experience pengalaman macam ni lah. Betul. So I would say the effort is not only from student. Kita tak boleh harap tau dia orang akan faham, kita tak boleh, but you have to play the role as a teacher. You yang kena mainkan peranan sebagai cikgu. It took me a few months to overcome that issue, you know. But at last bila diorang dah jenam, masa diorang dah nak move from this school, each one of them, budak lelaki kelas yang saya ajar tu budak lelaki ramai, and each one of them diorang nangis. They came finding me, they said sorry, you know, they appreciate everything. Masa tu, yes, I felt okay, I did something good, I did something right. Itu yang sebagai seorang cikgu, itu je lah kita nak. betul lah. Itu je kita nak. Okay, appreciation tu secondary. The very first thing, you dah dapat murid tu. You have captured their mind, you have captured their heart. You know something, you have done something for them. Sebab tu diorang, you know, like they are finding you and saying thank you to you. Kalau you tak buat apa-apa, diorang tak cari pun. Mantap lah cikgu tu. Macam tu banyak. So masa tu, because mula-mula saya terus dapat tahun 4. Batch yang saya ajar tu lah. Lagi 2 tahun diorang nak keluar. So I taught them. And then
memang 2 tahun tu memang ada banyak struggle. I wouldn't say I don't have struggle. I do have struggle. But it was, I took myself as a challenge lah. Okay, I'm going to face this every year. Memang budak year 1, diorang baru masuk. You know, diorang punya mindset is already there, you know. Their mindset is already there. Okay, cikgu Indian, memang diorang adakan nama samaran tu. It comes with it. So kita tak boleh nak help it. Because for me, it's not what they learn, it's about what they learning. Diorang dengar. Sebab tu diorang cakap. Okay? And then diorang dengar tu daripada orang lain. Orang lain tu adalah, maybe it can be their parents, it can be diorang punya jiran ke, siapa-siapa lah. You know? Sekeliling lah. Bukan budak yang nak cakap betul tu. Sebab diorang memang dah macam tu, dah biasa kan. So if I'm going to go through that every year, saya kena buat. I have to prepare myself. I have to accept. Dia lebih kepada acceptance lah. Kalau you dah boleh terima, then it will be easy for you. Sebab benda tu lama-lama akan jadi benda yang macam biasa you boleh handle lah. Banyak tu cikgu share. Saya suka bila dengar cikgu share ni. Sebab saya rasa cikgu lain daripada yang lain kat sini. Jadi mesti banyak pengalaman cikgu. Yeah, I dari, if you're asking the aspect from murid tu, I wouldn't say much lah. Sebab because they are kids, you know, diorang budak. Jadi diorang tak ada beberapa fahaman pasal budaya myself. Bila saya treat tu, baru diorang excited. But as for myself, beside being a person, I'm a teacher here. Jadi I cannot bring my personal issues in this time. Saya sebagai seorang cikgu, apa yang saya perlu buat untuk overcome this problem? Because being a different race teacher, it's not going to be easy for you. Tak kisahlah berapa tahun you ajar, it's not going to be easy. So it's your character. It's the way you handle the problem. It's the way you communicate. For me, communication and consistency is the key. Itulah kunci kita. If you want to do well, you have to communicate. If you don't communicate, you can't comprehend. So if you don't comprehend, your problem is not solved. You have to communicate. Tak kisahlah, it doesn't matter your problems ke, your ideas ke, you cannot communicate. You have to communicate with your students in your own way. So kita ni sebagai seorang cikgu, kita bukan cikgu saja. We have to play all the roles. Parents, friends, you know, sometimes jadi apa tu? Badut. You have to, okay? Because we come in a package, you know, a package of knowledge, a package of entertainment, you know, everything. You have to give a package. Kak Kiki, ada record dia tadi? Ada record dia? Ada. Tak apalah, kita mulakan semula. Kita start dengan nama, dengan cikgu, guru kelas apa? Okay. My name is Trita, anak perempuan Mutia. Cikgu boleh tak nanti nak dapatkan nama cikgu yang full? Okay? Trita. Okay, this one, anak perempuan Mutia. M-U-T-H-I T-H-I-A-H. Okay. Cikgu guru kelas untuk I am teaching year, I guru kelas tahun 6 Anggrek. dah tahun 6. Okay. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Farah Nabila dari Akademi Customer Ibrahim. Jadi hari ni kita akan buat sesi temu bual tentang sosial budaya dalam bilik darjah. Saya buat temu bual ni sebab saya nak tengok budaya dalam bilik darjah tu. Tapi bila saya tengok cikgu ni, budaya cikgu dengan budaya murid mesti lain kan. Jadi saya nak tengok macam mana pengendalian budaya tu. Jadi kita teruskan untuk yang pertama, pengenalan berkaitan maklumat ke pelbagai murid. Contoh dalam kelas 6 Anggrek ni ada berapa orang murid? Dia all together dalam 23 orang. Yes. Seimbang ke lelaki dengan perempuan? Tak, dalam kelas tu lelaki dengan perempuan, I rasa perempuan lagi banyak daripada lelaki. Lelaki 7 orang je. Oh, lelaki 7 orang je. Yang lain, yang selebihnya perempuan. Faham. Jadinya semua bangsa Melayu lah. Yes, all of them are Malay students. Bangsa Melayu, dan mereka pun kalau dalam contohlah dalam mata pelajaran cikgu bahasa Inggeris, diorang campur-campur bahasa. Yes, tapi I'll make sure them to speak in English as much as they can in my class, and I'll try to
make it work lah somehow. Faham. Jadi cikgu contoh kan, kalau cikgu ada tak masuk kelas 6 Anggrek ni untuk macam bagi motivasi ke apa ke yang bukan waktu cikgu lah. Normally dalam pagi tu, kalau I nampak budak ke dia orang duduk macam tu je kan, then I try to go inside and just ask them to read any book stories. Sebab kat belakang tu memang kita orang sediakan buku. You have Malay, you have English, you know, and stories, also some fiction, non-fiction, semua ada kat situ. And being an Indian teacher, then sometimes I even ask them, ni kan bulan puasa kan, so I ask them to recite Quran style. You know, pagi tu kan kita ada sedikit gap sebelum sekolah tu mula kan. PDBC mula tu, they have a bit of gap. Jadi not only 6 Maghrib lah, mana-mana budak yang saya nampak tu, I ask them to do that normally. Waktu cikgu masuk waktu pagi tu, adakah dia orang masih guna bahasa Inggeris ataupun No, dia dah normally they use their bahasa dia orang sendiri lah. faham? Jadi daripada segi bahasa kan, sekarang kita tahu lah budak-budak zaman sekarang ni pun dah maju. Macam mana dari segi bahasa mereka? They are very good in BM. Very good sebab born as Malay. Kat rumah pun bahasa Melayu. Kat sekolah most of the subjects are in Malay. So English is just an hour for them. Dalam satu hari tu cuma 1 jam je. So if you ask me that beside BM, I wouldn't say that they are very good, but they are learning. Dia orang tengah cuba untuk bercakap. Kalau free time tu beside English tu, then you can't see them speaking in English lah. You only can see them, you can hear BMs only. So and I don't blame them actually. Sebab bahasa ibunda, the first language is an easy one for us. English dikira sebagai second language for everyone, even for myself. Even for myself. But since I have to teach English, I have to make it as my first one. Sama as my first one lah. Kalau kita untuk budak ni kan, it's very hard for them to speak. They don't really speak much because they were not trained that way. Diorang tak dilatih seperti itu. So when you give them an opportunity, macam kelas saya tu, when I'm going inside, I'll ask them to speak in English as much as can. And then kalau diorang tak buat benda tu, I'll have a punishment for them. Punishment tu bukan pukul ke, tak ada lah. I'll try to make it like a denda lah, macam masuk buku disiplin ke, ataupun tolak points ke, tolak reward ke. No, normally they'll get reward from me. So I'll take back the reward lah. Something like that. Turun, okay, let's say for an example, I have 3 kids yang very good in English. Tiba-tiba diorang minggu tu diorang tak cakap BI langsung. I will relocate diorang punya posisi. Number 1 tu mungkin akan jadi number 4 ke number 5. So bila you buat macam tu, they will have this feeling, you know, kenapa tiba-tiba nama saya turun? So bila nama diorang turun, diorang katanya, kenapa Miss nama turun? I will explain to them. So from there, they'll start the game. This process kan, dia tak boleh kita nak cakap okay, yes, done, tak boleh. Because dia benda ni kadang-kadang it has it up and down. You faham kan macam mana? Sebab you have done this, okay, this is the very first one dia orang experience. Lepas tu dia akan buat balik benda yang sama, kesalahan yang sama. So benda ni akan, it will be going round the bush lah. So you kena bersabar banyak. Then you have to keep that consistency and also the effort. Sebab cikgu tadi cakap semua bangsa Melayu, bahasa pun Melayu. Jadi communication antara murid tu pun memang sangat kuat lah. Maksudnya tak ada kelompok yang murid senyap je, walaupun bahasa Melayu dia bagus tapi dia senyap je. Ada tak kelompok yang tu? Masih ada juga lah. Maybe they don't have that. Mungkin itu bukan space diorang kot. Maybe they will maybe itu diorang punya karakter pendiam. Tapi lately lah, in my class, I think orang yang pendiam tu pun dah mula bercakap. Because I have given them that space. Macam saya kan, okay, let's say that whole week dia perform well kan, so the next week tu dia boleh cakap dalam bilik. You see, so you have to like give and take. You tak boleh nak paksa dia orang. You kena sesuaikan mereka untuk that environment. Kalau bila dia orang dah sesuai, then kita nampaklah changes tu. Tapi cuma changes ni akan lambat. You tak boleh nak tengok serta-merta tak ada. Memang tak ada lah. It will take some time. Dan
dari segi macam bahasa ni, cikgu lah sebenarnya yang kena main peranan, kena tekan, kena galakkan, Yes, tak? betul. Faham. Cikgu, maaf lah, kita punya pertemuan ni cara ringkas je, tapi ada banyak soalan lagi. Okey, daripada struktur sosial dalam kelas pula, ada tak macam diorang kelompok dengan murid-murid lain ke macam mana? No, I don't think so. It's like basically boys with boys, girls with girls. Faham, ikut jantina lah Yes, kan? betul je. Tak ada lebih daripada tu. Tapi kat dalam sekolah ni semua macam golongan yang sama je lah kan, tak ada yang beza-bezakan, tak ada kan? Struktur sosial dia lebih kepada jantina sahaja. Okey, faham. Daripada segi amalan kepercayaan ni, mestilah semua pelajar Muslim kan, tapi ada tak macam cabaran ke, mungkin waktu sekarang ni puasa kan, jadi ada yang masalah, menimbulkan masalah ke, ada yang sebab kita semua orang Melayu kan kena puasa, jadinya mungkin ada murid yang tak puasa tapi makan kat dalam kelas, ada tak masalah? So far untuk tahun yang saya ajar tu tak ada lah, because they are all grown ups. Cuma budak perempuan je lah kan. Sometimes dia orang usul itu je. Besides that, I think dia orang okay je. So far, sebab budak besar okay lah. Kalau nak budak kecil mungkin ada lah masalah budak besar. Dari segi adat resam, cikgu ada nampak tak adat resam orang Melayu dalam pelajar murid Melayu dalam kelas tu? Masuk ada resam tu macam mana? Macam amalan dia, budaya. Oh, actually I think so far okay je lah. Sebab walaupun I'm an Indian teacher, I still galakkan dia orang untuk baca doa sebelum mula kelas. And then they do it. I always initiate them to say Assalamualaikum and good morning masa masuk. And then lepas habis kelas tu, I always encourage them to say Alhamdulillah and thank you. Dalam pengajaran madam ada masukkan tak banyak elemen-elemen kebudayaan, macam memperkenalkan murid dengan budaya Indian, budaya Yeah, Chinese? because the clothes I'm wearing and macam kita orang ada, sometimes kita orang ada cuti taipusam kan. So they don't know what is taipusam. So I pernah mainkan video lah what is taipusam, then what kind of Diwali tu kenapa kita celebrate, you know. Lebih kurang cara kita orang sembahyang tu beza kan. So ada tu budak tanya, cikgu sembahyang macam mana macam kita orang tu. Then you kena answer supaya dia orang faham. Macam sekarang, even saya dah kerja kat sini 5 tahun, saya sama-sama puasa dengan colleague saya. Okay, that part I buat benda tu supaya budak tu faham. Okay, cikgu respect my religion, I have to respect dia orang punya religion. Maksudnya dalam hal ni murid-murid sama je, diorang pun hidup yang macam, kalau yang lain puasa, dia pun puasa juga. Tapi kat sini cikgu lah yang beza. Jadi selain daripada penerangan, cikgu terangkan apa lagi? Melalui apa, pakaian ke, makanan ke? Sebab kalau macam India kan kepercayaan macam mostly it's like a very normal casual talk lah. Itu pun kalau budak tu tak faham. And then masa tu baru saya dapat terangkan, because I cannot simply go and say things kalau dia orang tak tanya kan. Then it will be something like tak relevant. So kadang-kadang ada lah bila dia orang tanya question kan macam-macam, then masa tu lah I will explain to them. Macam ni, I'm wearing scarf. Okay, dia orang tanya lah, cikgu dah masuk Islam ke? Then okay, sebab yelah kalau pakai, saya cakap kat dia orang, madam pakai tudung ke pakai scarf? Scarf. Kalau pakai scarf tak boleh masuk kan? Betul lah. Dan dia orang tanya lah, kenapa madam pakai? Miss pakai. Saya cakap saya ada hajat saya sendiri. Bila perkataan hajat tu keluar, hajat ni orang boleh pun guna, saya pun guna, because it's a common thing. You have your own hajat, I have my own hajat. Macam tu lah. That time I akan explain kat dia. Maksudnya apa yang saya dapat, cikgu akan bagi penerangan, talk, apa semua. Lepas tu cikgu mungkin akan bukakan video dari segi pakaian, appearance cikgu lah. Dari situ mereka pun dapat tahulah kepercayaan, adat resam yang pelbagai dalam kelas pula. Okey, jadinya seterusnya kita soalan yang keempat, kesan kepelbagaian sosial budaya. Mungkin dalam murid-murid kita tak nampak, tapi antara cikgu dengan murid, kesan sosial budaya ni, campuran dua budaya. So far no issues. Sebab saya dah kat sekolah ni dah lama sangat, and budak-budak ni pun dah kenal saya. They know me very well. So far tak ada issue lah. Tak ada issue. The issue macam saya cakap sebelum ni lah, the very first time I dapat posting, yes, I had problems. Memang ada masalah. Sebab dia orang tak boleh nak terima.
Masalah I kena penerimaan bully. lah. Yeah, I kena bully and everything ada lah benda tu. But as years goes tu, everything is normal. Even my colleagues, I have a wonderful colleagues here. Sebab dia orang boleh terima saya, boleh bantu saya. Kalau ada masalah kan, I can go to anyone here. And then kita orang tak panggil nama pun kat sini, kakak, adik, siapa je lah. Betul lah. Kalau masalah penerimaan kan, mesti murid-murid macam akan pelik lah dengan cikgu Indian yang pertama kali mereka jumpa kan. Ada tak mengganggu proses pembelajaran? Yes, definitely. Tapi itu the very first time I dapat posting. Masa pertama sekali saya dapat posting tu memang hell lah. It was a hell for me. Sebab dia orang susah nak terima. They don't respect me. Dia orang tak ada duduk dalam kelas macam-macam lah. And then it was a really tough year for me. Tapi I took my effort, I took my initiative to overcome the problem. Saya cuba daripada dia orang fahamkan saya, biar saya yang fahamkan dia orang. I have to go lower from them. I kena pergi ikut taraf dia orang lah, kena sama-sama dengan dia orang. Barulah saya boleh fahamkan apa yang dia orang fikir, apa kepercayaan dia orang, apa yang dia orang tahu pasal saya. Itulah yang kena mixkan kita semua kan. Yes, the effort was, I can say that the effort and the initiative was from my side lah. Kalau saya tak buat benda ni, I don't think I will be here for 5 years. It's not easy actually. Maksudnya daripada segi kesan tu kita dapat lihat dari segi penerimaan, gangguan pembelajaran juga terganggu lah kan. Tapi okey, tak apalah, kita seterusnya untuk langkah apa yang cikgu buat untuk create langkah persekitaran yang kondusif lah, lagi-lagi dengan sosial budaya antara guru dengan murid. I started to appreciate them. Saya mula menghargai dia orang walaupun benda-benda yang kecil kan. Jadi tak semestinya pasal pembelajaran lah. It's not about PDBC. Masa saya masuk kelas tu, dia orang macam diam ke, ataupun they listen to my dia orang dengar cakap saya kan, I will reward them something, I will appreciate them. Menghargai itu penting. Bila you tak menghargai budak, dia akan rasa macam dia orang tak ada rasa semangat. Yes, they don't have that encouragement. Kita kena encourage dia orang walaupun benda yang kecil sangat. Like say he was very good, dia diam, dia behave kan, appreciate him. Okay, dia punya work tu pun kita kena appreciate. Let's say kita ada satu art competition ke apa kan, he has done a very good art, pamerkan kat kelas, appreciate. Okay, bagi kita suruh kawan-kawan dia pergi bagi stall. We appreciate them lah. Lepas tu jadikan dia orang sebagai role model. Let's say kita orang we have a very good student who can speak English very much. Kita suruh dia ikut lah. Kita bagi role untuk dia mainkan. Selain daripada cikgu, kita bagi budak main peranan kat kelas. Jadi ketua ke, jadi pembimbing ke, akan sebaya kan, pembimbing ke, macam tu lah. You have to appreciate them. Okay, mungkin ini soalan terakhir. Kalau kita lihat tadi cikgu kata kalau ada yang pandai speaking apa semua kan, kita latih dia sebagai pemimpin kan. Tapi macam mana kalau cikgu jumpa kelompok murid yang pendiam, yang tak aktif dalam kelas dengan semua? Okay, sebenarnya yang tu kita kena dia memang akan ambil masa. Tapi walaupun dia tu pendiam, mungkin ada bakat lain daripada dia. We can still find that. Kita kena carilah apa bakat dia. Okay, kita kena cari. Mungkin dia pandai menulis kan, katakan dia pandai menulis, tulisan dia cantik walaupun dia diam. Kita bagi satu teks yang pendek, suruh dia tulis kat depan. Lepas tu kawan-kawan dia follow. Kena bagi something, ikut dia orang punya zone. Walaupun dia pendiam, bakat dia ada, something dia ada. Jadi kita kena tahulah. Let's say dia pandai lukis kan, so suruh dia lukis kat depan. Buat komik, dialog. Okay, we are doing a dialogue today kan. Contoh macam I'm going to teach about pronoun I, you. Jadi minta dia lukis, lepas tu tulis saya. So bakat dia kita gunakan dalam kelas lah untuk kita dan juga untuk murid. So dia orang kawan mungkin kawan lain tak tahu. Then masa dia buat benda tu, kawan lain tak tahu. Nanti dia orang mingle lah. daripada seorang, orang lain juga akan ikut atau tak. Betul. Katakan budak ni tak pandai lukis, mungkin dia boleh minta bantuan, boleh minta tolong ke budak yang tak pernah buat apa-apa. Mungkin dua buku, let's say A and B,
B ni pandai lukis tapi A ni tak tahu dalam kelas. Okay, bila B ni dah tunjuk bakat dia, budak A ni akan minta tolong. So from there kita akan wujudkan satu silaturahim yang bagus. Dia orang akan minta tolong satu sama lain. Kalau budak yang pandai menulis ke pandai membaca tu, then budak B ni boleh tanya, okay, ni how to pronounce this, macam mana kita nak age, macam mana kita nak spell. So it happens. Saling berkait lah. Yes. Saya rasa kalau dalam pelajaran pun kita boleh apply penggayaan, pemulihan, betul tak? Jadi mungkin saya akan gunakan jugalah idea-idea cikgu ni. Jadi saya rasa itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Tirta. Thank you so much. Anything, anytime, anything. Kalau saya ada free, then I don't mind helping you guys. Jadi itu saja. Terima kasih, Cikgu. Okay. Thank you.